Boleh letak sini tak? Oh, tak ada. Oh ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak pakai mic boleh dengar? Dia orang ni sakit telinga. Yelah tak cakap nak dengar macam mana? Boleh dengar? Boleh tak? Kena laung sikit. Okey. Kena, kalau saya diri kat sini boleh dengar? Sebab dia mengungkung kebebasan saya. Dia pula tentukan kat mana saya nak jalan. Lepas dia tentukan nak buat dekat mana. So, kita pun ganggu dekat klip tak ada? Ha? Tak ada klip. Ini primitif lagi. Biasa orang pakai ni kan apa? Wireless. Cost you a lot of money. So, perlukah saya memegang benda ni? Sebab nak record lah. Okay. Sebab saya dengar tadi bergema lah suara bila guna ni. Belakang tu dengar? Tak dengar main depan. Banyak kosong. Okay, yang belakang tu tak ada buat apa dah. Ha? Apa dia? Okay, please. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ba'd. Okay. Okay, pagi tadi. Would you prefer it in English or in Malay? Campur. Campurization. Okay. Ikut senang saya bahasa Arab. Nanti Ustaz Sulaiman seorang yang faham, orang lain tak faham. Okay. Tadi pagi saya ada perbincangan dengan rakan-rakan. Sekarang ni kita sedang sibuk ikut pemilu. Tahu pemilu? Bukan sembilu tau. Sembilu zaman saya bayar kamu semua cerita yang tengah top naik lah. Betul tu. Awi kan? Tahu kan? Nothing to do with Awi. Pemilu maksud pemilihan raya umum. Kita panggil PRU. Pilihan raya di Indonesia. So, seingat saya, mereka telah mula mencoblos. Pernah dengar coblos? Ni biasa saya buat lawak dengan budak-budak siapa tu student Indonesia kat UIA lah. Kata kalau kita di sini memangkah, kan? Pernah undi? Kau tak cukup umur kan? Cukup umur kan? Dah 20 pula. Saya baru 4 tahun lepas, baru 21 lah kan? Kita memangkah kan? Mengundi. Tapi di Indonesia mereka tidak memangkah. Mereka mencoblos. Tahu coblos? Tembus. Kita gunakan pen, kertas yang kecil, atau kalau ada 6 calon, sebab ada calon arus baru. Jadi dia panjang sikit lah. Jadi kita pangkah itu. Tapi di sana mereka macam poster. Poster apa? A6 kan? Tak, bukan ni besar sangat ni. 1/3, a third of this big poster. A1. A1 besar macam itu sebab ada banyak partai-partainya. Jadi mereka tak boleh guna pen. Kena coblos. Guna paku. Macam bunuh vampire. Ya. Coblos. Jadi 5 hari bulan yang lepas mereka buat pencoblosan untuk mereka yang berada di luar Indonesia. Di Dubes lah, kedutaan masing-masing. Yang di Kuala Lumpur, yang di UK, bahkan Inggeris dia panggil UK. Inggris dan beberapa tempat lain. Dan 9 hari bulan satu Indonesia akan mencoblos. Jadi antara perbincangan tu beberapa rakan daripada Sekretariat Biro Politik IKRAM, mereka ditugaskan ke sana untuk pertamanya buat semacam research, dan keduanya mereka membuat sedikit bantu untuk number crunching apa semualah, untuk proses data semua. Mungkin tak pergi sebagai tenaga. Kalau di Malaysia itu mungkin IKRAM terlibat untuk memudah cara kan bagi mereka warga Indonesia yang tinggal di Malaysia untuk mencoblos. Sediakan untuk kempen, bawa mereka pergi ke kedutaan dan tempat mengundi. IKRAM PKS lah, dia tak nak tolong orang lain, dia tolong PKS saja. Satu anak-anak halakah dia panggil, anak-anak tarbiyah.
Jadi di Indonesia tu mereka buat report lah. Kebetulan pagi tadi saya tengah lihat report tu. Jadi antara yang di komennya ialah dia kata lewat kempen dia panggil kampanye. Lewat kampanye PKS. Tahu PKS tak? Kita sebut PKS ni. Tahu PKS? Hello. Partai Keadilan Sejahtera. Ni dia one of the Islamic parties there. Jadi antara kampanye itu PKS dia panggil lah. Bukan PKS lah, PKS. PKS ni berjaya menarik hati anak-anak muda dan juga artis. Kalau kat Malaysia ni yang parti yang artis ramai masuk PAS lah. Kan? Tapi artis dah pakai jadi lebay lah. Kan? Kalau artis tak lebay dia masuk dia masuk UMNO, masuk KIDA. Okay. PKR tak ada mana? PKR ada artis. Ada ke? Ya? Allah, expired. Okay, tak apalah, ada ke lah seorang artis. Di AP ramai artis Cina lah. Okay. Rakan-rakan saya. Jadi ada kampanye oleh artis dan sana setiap partai bebas untuk dapat airtime di TV. Dan siaran pun banyak sana bebas. Dan mereka ada debat, ada forum. Bukan macam UK lah. Kan bebas, ada kebebasan media. Unlike the country that we call Malaysia. So jadi yang PKS ni ramai artis berkempen untuk mereka. Jadi ada satu persoalan yang dikemukakan di antara rakan-rakan tu, dia kata, macam mana PKS buat macam gini Jadi dia kata, ini politik Islam ke politik apa? Jadi soalan saya pula kepada mereka ialah, ada ke politik Islam? Ada ke politik Islam? Jadi ada kata ada. Kalau ada, apakah rupanya politik Islam? Jadi kalau kita kata tak ada politik Islam, hari ini kita tak payah buat, kita macam benda lain. Cuma isunya, siapa yang tentukan bentuk politik Islam itu? Cara mana? Adakah cara dengan wilayatul faqih, kepimpinan ulama, kan, mullah-mullah yang jaga, ataupun politik Islam tu hanya orang-orang yang cakap ana anta, kan? Dan timbul isu, dia kata ada antara calon PKS yang tidak pakai hijab, kan? Jadi dia kata macam mana boleh? Saya kata kalau nak berpolitik, kita nak memerintah, kan? Jadi kalau nak memerintah di dalam negara ni, ada Muslim, ada bukan Muslim, ada Muslim berhijab, ada Muslim tak berhijab, ada Muslim kaki masjid, ada Muslim kaki disko, kan? Dan ada orang Yahanana, ada orang kaki botol. Dan kalau kita nak jadi memerintah, inilah rakyatnya kita. Dan kalau kita nak memerintah, kita kena menjadi pemerintah kepada semua. Sebab tu saya teringat waktu 2009, tak silap saya, ada perhimpunan di Stadium Kelana Jaya. Waktu tu, yalah, orang politik biasa dia berucap politik lah. Tiba-tiba ada anak-anak muda yang ingin merahirkan, mereka tak boleh pandai berucap politik, yang mereka boleh petik gitar dan juga, kurang jelas. Oh, kena pakai mic juga. Okey lah. Kena pegang dua mic lah. Okey. Oh, panjang dia punya. So macam nak letak. Okey. Bergema tak? Tak bergema? Boleh dengar tak? Okay. So, mana kita tadi? Kelana Jaya. Jadi ada anak muda yang mereka tak boleh berceramah. Mereka dilahirkan bukan untuk menjadi ahli politik ataupun menjadi ustaz selebriti. Tapi mereka dilahirkan untuk menjadi orang seni. Yang mereka boleh petik gitar, ketuk drum dan juga hangguk kepala sambil menyanyi. Jadi ada antara budak-budak muda macam-macam. Ada yang tu dia
ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan tu melahirkan rasa kemarahan anak muda terhadap isu rasuah, terhadap isu salah guna kuasa. Jadi antara yang dijeritkan tu ialah jilat-jilat. Dia terlondingkan suara dia. Carburetor dah. Ingat lagi 2009. Jadi timbul isu orang yang sebenarnya lebih, ialah kadang kita kat Malaysia ni politik, kita panggil politik apa kita nak katakan sesumpah. Tahu? Orang yang kaki perempuan, yang kaki mabuk, tetapi bila muncul di media ada perjuangkan nama Allah. Orang yang kaki rasuah, tetapi tiba-tiba dia menjadi orang paling suci menuduh orang lain buat maksiat dan sebagainya. Faham? Maksudnya bila dia nak kata opponent politik dia akan jadi orang baik. Tapi orang tahu siapa dia tu. Jadi mulalah orang kata, oh tengok macam gini. Dan kemudian ada, yalah kebetulan dalam Stadium Kelana Jaya tu ada Pak Lebay juga kan, yang rasa offended dengan tindakan tersebut. Jadi bila tu penganjurnya, saya ingat waktu tu Dr. Hatta Ramli daripada PAS. Orang tanya dia, macam mana Dr. Hatta Ramli ini bersalahan dengan budaya apa. Dia kata, yalah kita anak muda ni salah budaya dah apanya, kita lah nak tegurnya. Cuma kita tak boleh halang, kita nak perintah Malaysia. Dalam Malaysia ada orang macam gini. Inilah realiti. Dan mereka nak melahirkan mereka punya suara. Cuma cara dia tu, dia dah buat silap, kita beritahu lain kali dia tak buat lagi lah. Tapi bukanlah alasan untuk kita kata bahawa yalah maksudnya itu nak jadi isu besar sangat dan sebagainya. Dia ada pula yang timbul kata, bagaimana boleh diberikan ruang untuk orang macam gini? Kita nak perintah Malaysia kan. Dalam Malaysia tu ada orang macam-macam. Ada orang macam gitu. Mungkin ada orang yang nyanyi nasyid dan goyang-goyang itu je kan. Dan ada mungkin orang yang apa tu, hanana kan, dan pelbagai. Jadi kita kena raikan. Kita nak kata kebebasan bersuara, jadi kita kena konsisten kan. Maksudnya kita nak orang berikan kebebasan bersuara kepada kita, begitu juga kita kena berikan kebebasan bersuara kepada orang lain. Dan jika mereka buat silap, kita betulkan, kita tegurkan. Tetapi untuk apa ni menjadi eksklusif, saya rasa itu bukan parti politik. Untuk menjadi badan dakwah ataupun jadi AJK masjid mungkin boleh kan. Jadi AJK masjid kita boleh dictate macam ni, macam ni, macam ni. Untuk badan dakwah, ikram lah, apa tu, haluan, pelbagai, boleh letak syaratnya. Oh kena ahlinya begini, kena ikut usrahnya begini. Tetapi bila kita nak memerintah, kita kena ingat bahawa kita menjadi pemimpin kepada orang yang pelbagai. Mungkin kita boleh untuk menasihati mereka, dan kita boleh membetulkan mereka, tetapi kita kena ingat bahawa mereka adalah kita punya rakyat jelata. Jadi isunya kat situ bila dengan apa tu PKS tu, dia tanya, ini politik Islam ke bagaimana? Jadi saya tanyakan, apakah politik Islam itu? Di UIA saya mengajar satu subjek yang tajuknya dalam bahasa Arab dipanggil Nizamul Hukmi fil Islam. Siapa boleh bahasa Arab? Apa maksud Nizamul Hukmi fil Islam? Sistem politik Islam sistem. Jadi biasa dekat kelas pertama saya akan ceritakan bahawa tidak ada satu makhluk Allah pun yang namanya sistem politik Islam. Tidak ada nizam. Sebab hakikatnya sukar kita nak katakan sistem yang mana itu politik Islam. Sebab kalau kita lihat sistem yang berlaku di zaman Rasulullah SAW, dia sistem yang tak sama di zaman Abu Bakar. Ataupun zaman Abu Bakar tak banyak perubahan. Tetapi sistem berlaku di zaman Saidina Umar itu tak sama dengan zaman Rasulullah SAW. Dan hakikatnya bila naik Uthman, bila naik Ali, bila naik Muawiyah, bila naik Umayyah, bila naik Abbasiyah, mereka mempunyai sistem yang berbeza. Umar banyak mengambil sistem daripada Parsi, Muawiyah banyak ambil sistem daripada apa? Roman. Sehingga ke zaman Rasulullah SAW lagi dia dah nampak kecenderungan kepada Roman kan? Dan begitu bila naik Abbasiyah lebih kepada Pro-Persian kan? Bila naik Uthmaniyah, Byzantine, dia lagi style dia sendiri kan? Dan hakikatnya dalam sejarah kita, bila kita pergi, kalau itu yang biasa disebut digebak-gebukkan, tapi kita jangan lupa bahawa sejarah umat Islam itu tidak linear. Ada sejarah di kawasan Afrika Utara dan kawasan Andalus, dan mereka mempunyai
Sistem yang berbeza. Di antara Andalus dengan Afrika Utara juga punya perbezaan. Dan kita jangan lupakan pemerintahan umat Islam di subkontinen, di India, di Mogul, Empire Mogul, kan? Dan mereka asalnya minoriti yang memerintah India yang majoritinya Hindu dan agama yang pelbagai, Jain, Buddhis dan sebagainya. Dan begitu kita tak lupakan bagi pemerintahan Islam di Malaya Archipelago ataupun Kepulauan Melayu. Oh, mari lewat demo. Ni turun 20. Okey, so siapa tu sistem yang pelbagai. Jadi kalau saya katakan, kalau mau disebutkan, boleh kita sebutkan anzimah siyasiyah di Islam, sistem-sistem politik dalam Islam. Dan saya ingat tahun 2009 saya interview Rashid Ghannouchi. Waktu tu dia tidaklah jadi orang besar seperti sekarang ini. Nak jumpa dia pun senang. Telefon, Syekh Rashid, aku nak pergi London, pergi kat rumah dia kat Wembley lah. Oh, sembang dengan dia. Tak pun dia datang di Newcastle, dia kata telefon, aku datang Newcastle, kita pergi jumpa dia. Tapi sekarang bayar lah. Saya pergi Tunisia beberapa bulan yang lalu pun tak dapat nak jumpa personal kat dia. Just jumpa dia dekat program umum, dan dia pun tengah sibuk waktu tu untuk pembentukan perlembagaan yang baru Tunisia. So, jadi perkataan pertama yang dia sebutkan pada saya waktu interview 2008 tu ialah dia kata apa? There's no political system in Islam. No political system in Islam. Jadi macam mana ni Syekh kata? Aku dididik daripada awal dengan ma'alim fitorik, dengan majmu'ah rasail, dengan maududi, daulah Islamiyah, manhajul inkilab, apa semua. Memang kita nak buat Islamic state yang ada political system semua. Dia kata, sistem mana kau nak? Tetapi dia kata, di dalam Islam adanya apa dinamakan sebagai apa? Pharmacy. Islamic principle and Islamic ethos in politics, in economy, in education, whatever. Dan Islamic principles ini yang dapat dipelajari, yang dapat diambil daripada kerangka syariah yang besar melalui konsep istiqra'i ataupun inductive reasoning. Tahu inductive reasoning? Pembacaan terhadap hukum akam yang sedia ada dan kita fahami underlying philosophy. Dan dia mengatakan antara dasar yang paling utama sekali kepada apa saja sistem, apa saja pelakuan umat Islam ini, ianya ditentukan oleh maqasid syariah, the highest objective of syariah. Nanti kita akan bicarakan kat sini. Dan ada beberapa prinsip-prinsip lain yang kita boleh fahami, yang Rasulullah pun buat semacam itu. Khulafa ar-Rasyidin pun berpandukan prinsip-prinsip yang tak berubah. Contohnya konsep tauhid. Ini titik tolak yang membezakan antara satu sistem dengan satu sistem yang Islamik ataupun tidak Islamik gitu. Konsep amanah. Nama ni amanah Muaz Trust. Amanah amanah. Konsep syura. Konsep ukhuwah. Konsep ukhuwah is among the greatest principle in Islam that dictates the form of any be it economic or be it political systems that could be called as an Islamic, bukan nak kata Islamic system, orang kata whatever lah, kita kata dia benda ni Islamic dan tak Islamic, dan beberapa yang lain. Dan subjek poin yang kita nak bincang sepanjang hari ini merupakan sebahagian daripada dua subjek yang saya mengajar kat UIA lah. Pertama subjek Nizam Hukum Islam yang biasa diajar dalam bahasa Arab, dan satu lagi Contemporary Islamic Political Thought, ini year 3 untuk budak political sciences. Cadangnya ada dua lah. Saya tengah buat modul ni ke bahan uji kaji dia.
Dia ada cadang dua. Pertamanya dia sebahagian daripada silibus untuk ahli-ahli pertubuhan ikram kat Malaysia, sebahagian daripada mereka punya tarbiyah siasat. Kita orang tarbiyah. Jadi tarbiyah siasat yang ingin dimodulkan supaya dia boleh jadi sebagai certification. Jadi tengah merancang dengan parents Musam untuk kita jadikan certification yang dikeluarkan oleh Alamin College, Islamic College. Jadi siapa yang ikuti ni dia ada certificate in Islamic political thoughts. Ada dua lah, ada bahasa Melayu dan ada bahasa Inggeris. So, ya. Tapi bukan politician. Dia panggil political readers. Politician ni tak mesti lalui macam gini. Pandai maki boleh je politician. Betul. Dia ada qualification untuk jadi politician. Kita hati kering, boleh maki orang, tahan kena maki, boleh jadi politician. Tapi kalau orang baik-baik macam saya, macam anda sekian, tak sesuai lah jadi politik. Kita buat kerja lain lah. Kita buat kerja civil society. Kita bantu orang. Semalam kita feed the poor, feed the homeless, itu kita buat tu lah. Tak ada orang nak maki. Bukan senang tau, kena maki. Bayang kita buka Facebook, 100 orang nak maki kita status. If you can bear that, then you can be a politician. Ni baru orang 2-3 komen ni pun tak boleh tidur malam, makan tak boleh, terus telefon mak kat rumah. Forget any ambition to become a politician. Okay, that's not the way. Yalah, bayang kan jadi politician, kita silap sebut sikit, terus orang kata kangkung kan. See? Kemudian orang superimpose kepala kita kat badan lain. Orang buat video kepala kita tapi perut boncet If you can go through all those things, then you can be a politician. You don't ever need to waste your one whole day listening to my boring lectures. Tapi dia certification ni sekadar untuk poyo lah. Sekadar untuk poyo. Dan I was inspired by Dr. Azam Tamimi lah. Dulu dia ada buat certification in Islamic political thoughts, yang kita buat dekat Malaysia, kita buat kat UK pun. ISOP juga sebagai lah. Okay. So, jadi bukan lima banyak. Politik dan Islam, satu pendefinisian memahami kerangka syariah, fiqh dan ruang akhlak. Tadi kita sebut bahawa apa kata Syekh Rashid Ganuji? There's no political system in Islam. There are only principles. Yeah? Jadi principles ni, okay, ada orang kata, macam ni macam saya pernah bentangkan benda ni kepada rakan-rakan ustaz-ustaz, asatizah di Mursyid. Dia kata, ini super sekular ni. Dia kata super sekular. Kata, kenapa ustaz super sekular? Dia kata tak ada politik Islam, politik Islam kata. Saya kata, Ustaz, kita cakap kat sini, tidak ada the Islamic system, tidak ada sistem politik Islam. Tetapi adanya sistem yang kita boleh katakan sebagai Islamic, kita katakan inspired by Islam. Bezanya dengan sistem lain, dia punya worldview dan dia punya principlesnya bersumberkan wahyu. Dia punya underlying filosofinya ialah bersumberkan wahyu. Jadi ini membezakan. Dan saya kata ini berbeza. Kalau Ustaz tanya sama sekularis, dia orang tak terima wahyu. Dia orang tak percayakan kepada metafizik. Dia tak percayakan kepada belief system. Because for them, you have to negate all the belief values or whatever metaphysics belief that you subscribe to. You must negate them from the public sphere. And that mainly based on the bad experience or the bad experience of the Europeans during the Dark Ages. Ini pemikiran kita panggilkan pemikiran post-enlightenment
thought, pemikiran pasca pencerahan. Pasca pencerahan. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat di zaman kegelapan di Eropah, yang mana politik ataupun negara didominasi oleh kuasa gereja dan juga raja-raja dan juga tuan-tuan tanah, landlords ataupun signore. Dan orang-orang ini menggunakan bless daripada gereja di atas nama Tuhan untuk mereka mengenakan cukai-cukai terhadap para petani, untuk mereka memeras, untuk mereka mengenakan kezaliman terhadap mereka, terhadap orang-orang bawahan. Sebab itu perkataan cukai, tax, kita kena faham evolusi perkataan tax itu. Dalam hadis Rasulullah SAW, pemungut cukai ini dilaknat, dan Rasulullah mengharamkan cukai. Pelik kan? Tetapi kita kena faham apakah maksud tax pada waktu itu, cukai pada waktu itu. Tax pada waktu itu bukannya dalam kerangka tax pada hari ini, dia dalam kerangka homage. Tengok cerita Hobbit tak? Tak tengok? Astaghfirullahalazim. Ustaz Sulaiman ni suka tengok wayang. Tak, Ustaz Sulaiman kena. Tengok cerita Hobbit. Tak tengok? InsyaAllah. Hebat betul orang UK. Azmi seorang yang tengok. Okay, tak apa. I cannot give an example closer to them. Okay. Pernah dengar ufti? Bukan ukhti ufti. Pernah dengar ufti? Ingat tak zaman Kesultanan Melaka dulu, kerajaan Melaka menghantar ufti kepada negara China. Ya? Dan begitu juga kalau kita lihat bagaimana raja-raja, sultan-sultan hidup di istana lah kan. Tak, macam mana dia boleh maintain taxpayers money? Betul. Oleh kerana dia raja, oleh kerana dia sultan, dia berhak ke atas negara ataupun jajahan tersebut, jajahan takluknya. Rakyat yang hidup di dalam jajahan takluknya, dia ada strata, golongan raja, pembesar istana, laksmana atau apa dan sebagainya, kemudian tuan-tuan tanah, pembesar-pembesar, bawahnya barulah rakyat jelata yang pariah seperti kamu semua dan saya. Dulu bukan sekarang tak. Sekarang alhamdulillah nasib baik ada demokrasi, kita dah okey dah. Okey, nak ceritanya dulu bagaimana raja dan pembesar istana boleh sustain, iaitu pembesar-pembesar, tuan-tuan tanah ini, mereka mempunyai hamba-hamba dan rakyat jelata yang bekerja, yang bayar, yang mereka bekerja, hasil mahsul diberikan kepada pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar, tuan-tuan tanah berikan kepada raja. Jadi raja pun agihkan bersama pembesar istana. Begitulah mereka hidup. Kenapa mereka boleh suka rela beri kepada raja? Sebab raja adalah bayangan Tuhan yang ke bumi. Nampak? Mereka keturunan dewa. Mereka keturunan daripada golongan atas kayangan. Ini kita kena faham mentaliti. Kalau di Parsi mengikut golongan Zoroaster ataupun Majusi, memang dia fahami bahawa raja itu adalah bayangan kepada Azura Mazda, kepada Tuhan yang muncul dalam bentuk manusia. Nah, ni saya nak bagi tanya, tengok tak 300, hampa tak tengok ke? 300 rise or something. Tengok pula. Itu boleh ke tengok? Pakai seksi semua. Astaghfirullahaladzim. Sister yang boleh jaga tengok kan? Hobbit ni pakai tutup aurat tu. Okay. Ya, boleh buat keluar kan? Jangan nanti tu. Nanti waktu rehat tu keluar tak boleh. Tak. Sister boleh buat keluar kan? Okay, saya suka menyakat orang. Tak betul, orang tak boleh sekat. Dia bila kena sekat dia bawa personal, update kat Twitter, update kat Facebook. Saya tak boleh jawab. Jadi mereka hidup di atas ufti. Dan Rasulullah SAW menemplak sikap seumpama ini. Sebab dalam Islam tak ada konsep tu. Islam datang, dia bawa revolusi, menghapuskan sistem cukai.
Atas hak apa seorang raja nak ambil daripada rakyat? Dia tak ada hak. Kerana hak benda yang bukan-bukan. Atas hak apa senyore berhak mengambil daripada peasant dan petani hasil mahsul mereka, lalu mereka pula berikan kepada istana. Hak mereka hanya, hak raja itu untuk mengambil hasil mahsul daripada rakyat hanyalah berdasarkan dekri-dekri ataupun fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh majlis yang dikeluarkan oleh gereja-gereja, oleh padri-padri yang menggunakan agama untuk menjadikan opium kepada rakyatnya. Soma. Pernah dengar Soma? Dadah Soma. Baca buku Aldous Huxley, New Brave World. Brave New World. Tak tengok? Tak tengok, tak baca. Apa yang kau baca? Hampa kat UK ni bacalah literature sikit. Okey, 2 buku. Balik ni 2 buku yang wajib dibaca selepas Quranul Karim, dan juga buku-buku hadis yang sahih, dan juga buku-buku fikrah Maududi, Al-Banna dan Syed Qutb, dan Muntalaq, kan? Buku yang wajib, bukan wajib lah, yang saya galakkan baca untuk memahami konsep politik moden, ialah buku 1984. Oh, dah baca? Orwell? Dah bincang dekat dialog? Belum bincang? Oh, belum bincang ni. Nanti kita pergi Manchester, kita boleh bincang tak? Bulan Mei ni. Esok saya nak jalan lah dekat sini. Bukan Old Trafford lah, tak main lah bincang. Anything but United, istilah Abu. Okey, kembali kepada politik kita. 1984, tulisan George Orwell. Okey, kalau nak baca apa ni, for beginners, bolehlah baca Animal Farm, George Orwell juga. Tapi itu kita baca time sekolah menengah ni, kan. Animal Farm, kan. Little Napoleon. Yang babi tu. Okey, tak apa. Buku kedua yang kita baca ialah Aldous Huxley, Brave New World. Okey, nak mudah, kalaulah anda semua jenis pemalas nak baca, ada shortcut. Buka YouTube, ada filem dia. Filem tahun 70-an, 60-an mereka buat adaptation terhadap novel tersebut. 1984, 1984, dan juga Brave New World. Okey, apa isi kandungan buku ini? Isi kandungan ini, buku ini kritikan terhadap sistem autokratik. Dan kalau kita faham, Orwell, dia tulis buku itu kritikan terhadap Stalinism. Kan waktu itu tengah perang. Ya. Jadi kritikan dia terhadap Stalinism. So, sistem percukaian yang dijustifikasikan di atas nama Tuhan, ini yang Islam datang dan hapuskan. Sebab itu kadang orang kata Islam tersebar dengan mata pedang. Kita buat politik, tak ada. Islam datang tanah Melayu, tak ada bawa mata pedang. Dia bawa duit, bawa pedagang semua, kan. Orang nampak Islam tak semesti mata pedang. Kata apa politik? Memang Islam tak tersebar dengan mata pedang. Isunya, agama mana yang tak tersebar dengan mata pedang? Sebab convention zaman itu, international convention zaman itu, uruf manusia di zaman itu ialah bahasanya bahasa kuasa. Kita kena faham dunia ini sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum pasca Perang Dunia Kedua, dunia ini bahasanya adalah sampai hari ini pun. Cuma hari ini dah kuasa unipolar, satu kuasa yang besar, New World Order. Jadi dia yang tetapkan. Tapi itu pun memang dia orang gunakan kuasa tanpa kita sedari. Tak apalah, itu cerita waktu lain. Itu cerita 102 lah, International Political System. Ini 101. Kita masuk Islam dulu pun nak pergi belajar kafir, kan. Okay, so nak cerita je. Memang bahasanya adalah bahasa kuasa. Bahasanya adalah bahasa perang. Jadi kalau Islam tidak menggunakan bahasa pada zaman itu, bapuk Islam. Kan? Contoh macam orang kata perhambaan. Kenapa Islam tak masuk, tak haramkan perhambaan dan sebagainya? Itu convention yang wujud di zaman itu. Tetapi Islam datang dengan apa? Dengan membawa all the means
all the alternative, all the ways to liberate the slave. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Islam, satu perkara yang tak masuk akal, kita merujuk tafsir kepada Quran kita kepada hamba-hamba, slaves, kepada slave. Kita merujuk hadis-hadis kita yang diriwayatkan oleh hamba-hamba. Jadi jangan kita fahamkan sistem perambaan yang Islam tidak haramkan itu seperti sistem perambaan di barat, kunta kinte semua tu kan. Orang hitam kena cambuk, kena apa. Tak, dalam Islam tak berlaku gitu. Dalam Islam yang wujud di kalangan mufassirin, Atta, Taus, Dahak, itu semua siapa? Hamba-hamba, hamba Ibn Abbas. Ya. Dan di antara fuqaha kita ada yang hamba. Di antara muhaddithin, perawi-perawi hadis, ada yang hamba. Bahkan pernah berlaku satu fasa dalam kehidupan umat Islam, dalam sejarah umat Islam, hamba menjadi sultan, mamluk. Kalau tak kerana ditahan oleh para ulama, mereka dah jadi khalifah. Tapi mereka jadi pembesar. Dan pernah tak berlaku dalam sejarah dunia lain? Tak berlaku. Jadi kadang kerangka kita lihat tu dengan berbeza. Istilahnya sama, tetapi kita punya sejarahnya berbeza. Jadi begitu dengan perang, Islam tak datang untuk haramkan perang. Sebab perang ni sebahagian daripada sunatullah, sikap manusia. Semenjak bermulanya peperangan yang pertama dalam kehidupan manusia, di antara dua anak Nabi Adam, semenjak itu peperangan berlaku. Memang manusia dilahirkan dengan greed, dengan ketamakan. Kan? Jadi mereka berperang, sama ada berperang kerana tamak ataupun berperang melawan ketamakan. Faham kan? Kita berperang, manusia ni gocok, gaduh kan? Sama ada kerana mereka itu tamak ataupun dianya nak mempertahankan diri dari ketamakan ataupun memberhentikan ketamakan. Tetapi kedua-duanya memerlukan kepada kuasa. Itu tabiat manusia. Dan bila selepas kuasa, baru kita bicara tentang kedamaian. Jadi Islam datang, Islam bersikap realistik. Islam tak datang untuk kerana itu pasif. Hatta kalau orang kata, oh macam ini agama paling harmoni adalah agama Buddha. Come on, baca sejarah Asoka, baca sejarah perkembangan agama Buddha di kawasan Indochina dan sebagainya. Hakikatnya manusia tak ada beza. Itu saya ingat tahun 2009 ada Interfaith Week. Setiap bulan November kita ada Interfaith Week kan? Tahu? National Interfaith Week. Tak pernah ikut? Nick, pernah ikut Nick? National Interfaith Week every November. Bukan Interfaith, National Faith Week. Okey, setiap bulan November, ini inisiatif daripada Prince Charles dulu lah. Setiap bulan November diisytiharkan satu UK ini di bawah mohon besar raja-raja adalah sebagai Faith Week. Jadi banyak program-program untuk memperkenalkan faith diadakan. Boleh masuk sekolah, ISOP buat program, Jewish Society buat program, Catholic Society buat program. Okey, cuba tahun ni bulan November tengok dan cuba participate. Ikram kena participate the whole ni tau. Yang bukan Ikram pun apa nama? Kena participate, make sure. Atau Malaysian Society lah, whatever Malaysian Society ya. UKEC ke MSS UK tahu, whatever you have lah. Kan? Try to engage with this local event. Ya? I saw ada. Saya dulu waktu mana kan kita macam puyuh kan, saya dulu kan. Ada kawan saya dulu dekat Dara kan. Dia memang kena panggil pergi masuk sekolah, masuk college, masuk sixth formers, masuk sekolah rendah, atau untuk sekolah Katolik. Tak ada satu dua untuk cerita tentang Islam, ya Jewish Society cerita tentang agama Jew, ada Buddhist Society cerita tentang Buddha. Dan kita boleh, atau kat dalam city tu kita boleh buat flash mob, kita boleh buat pameran. Dekat dalam council tu kita macam-macam, kita buat forum dan sebagainya. Itu kat Malaysia tak boleh tu. Nanti pluralism dia kata. Islam lagi bebas kat sini. Jadi itu kena ambil pengalaman. So waktu Interfaith Week tu saya pergi kat sixth formers, ada budak Jerman tanya, dia exchange student, dia kata religion cause
all the wars and battles. Kan? Dia silap lah, dia Jerman tau. Dia cakap macam itu. Dia silap sangat, dia Jerman, dia cakap macam itu. Jadi saya tanyalah, Hitler agama apa? Dia buat tu bukan atas nama agama. Dia buat tu berdasarkan social Darwinist theory yang dia berpegang gila betul. Kan? Berdasarkan dialectic idea. Nothing to do with religion. Kalau British, lagi sedap. Kalau British yang tanya, lagi best. Kita tak habis yang kau jajah sampai tanah Melayu atau nenek aku kau bunuh semua. Kan? Itu atas nama religion apa tak? Kita kata peperangan berlaku kerana economic factor. Ia tak nafikan sebelum Westphalian Treaty 1648. Sebelum Westphalian Treaty 1648, peperangan di Eropah banyak berlaku di atas nama agama. Mempergunakan nama agama, tapi motivationnya adalah power. Sebab itu Foucault kata knowledge is power. Knowledge is power is not a positive thing. It's very negative. Kita kata knowledge is power maksud kita kena ilmu maka kita berkuasa. No. That's not what the cliche means. It means when you have power, you determine knowledge. You define knowledge. You define the definitions. Itu knowledge is power. Sebab tu SOAS, ada siapa daripada SOAS ni? Kan? SOAS itu dah tulis besarnya apa knowledge is power. Very Foucauldian. Kalau sini Essex University lah memang pusat Foucauldian lah kalau untuk political economy. Pergi, jangan. Sayangi akidah kamu. Okay. So anyway, kita drag balik. Jadi isunya bila Islam datang, kan? Ada yang Islam raikan, tetapi Islam datang untuk minimize the risk. Jadi dalam Islam kita tak ada masalah dengan perang, tetapi kita letakkan adab-adab berperang. Kita letak syarat-syarat berperang. Kita letakkan bagaimana kalau kita berperang tak boleh mutilate dead bodies, tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh anak-anak, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh serang gereja. Long before UDHR 1948. Long before Universal Declaration of Human Rights 1948. Long before the international law. Sebelum perjanjian Vienna, sebelum macam-macam lagi, kan? Itu dah ada. Betul. Bila mengajar pada satu subjek al-alaqat ad-dawliyah, international relation in Islam, kepada siapa tu pelajar-pelajar UIA yang fiqah ni, dia macam rasa seronok bila kita buat perbandingan. Okay, this is international criminal law. Ini yang wasiat-wasiat Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, kan? Kita benda ni dah ada. Dan bila kita lihat buku, contohnya seperti Asyar Al-Kabir, tulisan Muhammad bin Hasan Syaibani, anak murid kepada Abu Hanifah, cerita benda ni dah ada wujud. Dalam kitab-kitab fiqah kita benda ni dah wujud. Itu sistem lah Ustaz. It depends lah whether you want to call it system ke tidak. Tetapi itu adalah prinsipal yang boleh kita pelajari untuk membentukkan apa saja sistem yang sesuai. Sebab sistem ini berubah mengikut perubahan zaman dan keadaan dan perkembangan otak manusia. Cuma bezanya sistem yang inspired by Islamic philosophy, by Islamic principles, kan? Dia punya epistemologinya adalah wahyu. Minta maaf guna bahasa poyo sikit. Have you heard of the word epistemology? Yeah. The theory of knowledge, kan? How you value something as knowledge, how something is worth to be categorized as knowledge is based on its epistemology, kan? Jadi bagi Islam, sumber epistemological source Islam adalah wahyu. Itu beza kita kalau kita katakan ini sistem yang Islamik ataupun tidak Islamik. Gitu. Tetapi bukanlah kita kata inilah satu-satunya, tak. Kita boleh katakan bahawa sistem ni berubah, tetapi yang membezakannya ialah dia punya sumber epistemologi, sumber ilmu tersebut. Dan dalam Islam, kalau kita nak gunakan bahasa yang agak barat sikit, kita kata ontological source of any system that is categorized as Islamic, kan, or being practiced by Muslim is the revelation. Tahu ontological?
Ini bukan ontologi Cepin tau. Ontological ialah inner conviction. Inner conviction. Biasanya selepas pasca pencerahan, selepas rakyat Eropah boring dengan gereja yang telah menipu mereka, yang telah dipergunakan oleh raja-raja dan pembesar, mereka jatuhkan waktu Enlightenment. Selepas mereka jatuhkan, mereka buat satu prinsipal, iaitu segala benda berkaitan belief yang tak nampak ni semua tidak boleh masuk campur dalam public sphere. Jadi timbullah idea tentang secularism dan juga progressive. Cuma buat secularism dia ada degree. Kadang orang kata ini sekular ni. Lalu saya tanyakan, which secular do you mean? Which type of secular? Secular ni bukan monolitik. Dia tak monolitik. Macam juga kita katakan Islam. Islamism. Orang saya pun tak tahu macam nak kata Islamism, political Islam. There's no monolithic definition. Islam mana kamu nak? Islam Syiah, Islam Berelwi, Islam Sufi, Islam UMNO, Islam PAS. Orang kata berapa banyak Islam benda ni lah. Islam satu saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, betul. Tetapi kefahaman orang terhadap Islam itu yang berbeza. Dan kita tak boleh nafikan.